Sini aku nak bagi tahu mengenai cakap Foodpanda ni pun sebenarnya statement dia pun boleh guna lah untuk kita beli rumah ataupun beli motor. Mana still laku lah sebenarnya. Cuma korang kena ada target lah. Mana per week tu, per bulan tu korang kena ada target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada korang yang sedang menonton ni. Welcome back guys to my channel. Okay guys, so kepada korang yang sedang menonton ni, korang jangan lupa subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Kepada yang belum subscribe, korang jangan lupa subscribe guys kat bawah tu Right, so untuk video kali ni, apa yang aku nak kongsikan dengan korang, hari ni aku ada deal dengan salah seorang rider Foodpanda, yang mana dia ni dah beli salah sebuah rumah lah dekat Sendayan tak silap aku. And so aku akan interview dia. Aku akan tanya pendapat dia, tips dia ataupun apa-apa yang aku rasa benda ni patut aku kongsikan dengan korang. So aku dah sebenarnya nak jumpa dia ni dah lama lah, dah agak seminggu dah sebenarnya. Tapi yalah, aku tak nak kacau jadual kerja dia kan. So dia agak pack juga macam-macam hal. Dah seminggu aku deal dengan dia. Untuk baru hari ni aku dapat jumpa dengan dia. So jomlah kita jumpa dah. Let's go guys. Okay, Assalamualaikum guys. So akhirnya guys aku dah jumpa brother top gak ni sebenarnya. Dia adalah rider Foodpanda. Emang kan? So saya dengar cerita bang, abang dah beli rumah pakai statement Panda bang, betul bang? Ya betul. Betul bang? Ya. So macam abang boleh bagi macam cakap target abang tak untuk kalau kita nak beli rumah, target kita lah kira per month. Dia kan statement Panda ni dia keluarkan dalam per week kan. So per week. Macam per week ni abang target berapa? Kalau macam per week. Kalau boleh, dia memang bank sebenarnya dia nak 6 bulan. 6 bulan. Jadi kalau sebulan tu 4 minggu, 4 payslip lah. Jadi buat lah 4 sampai 6 bulan. Tapi dia, maknanya dia kira sebulan lah, bukannya untuk kira sebulan minggu. lah. Dia akan kira sebulan lah. Sebab dia nak kira untuk sebulan, dia tak boleh kira untuk minggu lah. Dia akan totalkan semua lah. Faham. So kalau macam Foodpanda, dia kan kategori dia macam agak susah lah untuk kita buat permohonan loan kan. So macam abang target berapa kalau sebulan? Dia sebenarnya Foodpanda ni kita sebenarnya kita kat peringkat orang panggil level yang ketiga tau. Maknanya level yang berisiko lah. Berisiko. Kalau contoh gaji kita 5,000 sebulan, bank dia akan potong 50% tau. Maknanya jadi 2,500 je. Lagi 2,500 tu dia burn. Dia akan beri 2,500, itu dia akan anggap kita punya gaji. Betul. And then daripada 2,500 tu dia akan tolak overhead kita. Baru dia boleh kira bulan-bulan untuk dia bayar untuk rumah lah. Jadi dekat situ yang jadi sangkut tu. Faham. Kan dia tak kira total semua. Jadi dia nak ada support. Dia kena keluar sikit. Kena keluar sikit modal lah. Bukannya untuk apa, untuk diri sendiri juga kan, benefit kat diri juga. Dia ni sebenarnya macam rumah lah. Macam rumah ni dia bukannya bebanan, dia adalah cakap apa, aset sebenarnya kan. So benda ni penting lah sebenarnya kan. Memang penting lah. Sebab dia aset. Kalau dia tak jatuh bebanan, dia tak akan beban. Kalau kita nak hutang pun tak ada masalah pun sebenarnya. Sebab kan? Bila kita buat kerja Foodpanda ni, kita anggap sebab kita Foodpanda ni dia freelance, kita jangan anggap dia full time bagi diri kita. Kita nak cari duit lebih tu. Cara paling cepat untuk kita dapatkan duit lebih tu supaya kita boleh beli rumah. Jadi first sekali tu nak benda yang perlu dibuat tu, kita kena kumpul duit dulu. Sebab cara dia kita dah tahu dah yang Foodpanda ni duit mudah untuk dapat. Setiap minggu kalau orang yang memang betul-betul rajin, dia boleh dapat 1,000 ke atas. Mungkin boleh sampai ke 2,000 boleh seminggu. And then kita kena bijak lah berbelanja kan. Jangan sampai main dapat ni modified motor, lepas tu buat ni nak beli handphone baru kan, nak beli tu nak beli ni. Jadi tak rasalah duit tu. Jadi dia kena fokus. Kalau nak beli rumah, fokus lah. Okay, bajet aku untuk minggu ni untuk servis motor, untuk makan aku, minyak aku, okay ni tolak. Baki ni aku nak simpan. Ada sikit ni untuk liburan aku, macam tu lah. Jadi baki tu kita simpan. Kalau lah contoh 1 tahun kita boleh kumpul dalam 30,000 pun dah jadi lah. Setahun Dan di maintain, kena fokus buat kerja. Saya sarankan orang anak-anak muda lah kan.
Yang bawah 30 tahun lah macam tu. Ya. Saya pun Kan? saya bawah 30 tapi belum lagi. Tu Jangan. cakap, ni yang cakap inspirasi sebenarnya. Kalau selagi tak ada fikir nak beli aset, asyik nak enjoy lagi buat lu kan. Betul. Tapi bagi saya kalau dah betul-betul dah fikir nak ada aset, kena fokus lah. Kena fokus lah. Macam tu. Bagi pendapat saya lah, mungkin macam abang punya target sebenarnya untuk jangka masa pendek, jangka masa panjang tu jelas lah sebenarnya. Untuk jangka masa panjang abang nak aset nak rumah. Nak rumah. Mungkin saya akan ambil lah tips daripada abang ni. InsyaAllah cakap. So saya nak tanya lagi lah, macam abang dah berapa lama dah cakap buat Foodpanda ni? Dah setahun lebih lah. Jadi waktu setahun lebih tu, yang setahun tu saya dah start target lah. Saya kumpul. Sebab bank dia nak tengok kita ada income kita. Income kita tu maksudnya income kita yang kita dah simpan lah. Kan, dia akan tengok. Sebab bila kita nak beli rumah, bank hanya support 90% saja untuk buat loan. 10% kita 10% tu dia nak kita tanggung. Jadi nak bayar deposit lah apa semua tu kan. Jadi dia akan tengok dalam akaun kita sama ada duit ke tak ada untuk bayar 10% tu. Contoh harga rumah tu 300,000. Bila 300,000 dia akan bayar, dia akan buat loan untuk 90% je. Jadi tinggal 10% tu. 10% 30,000. Kalau duit dalam akaun kita tak cukup, dia akan tanya kita lah, macam mana you nak bayar ni 10% ni je kan. So kita kena ada modal juga untuk kita simpan. Jadi bila kita dah simpan, tak semestinya bank boleh lulus. Betul. Sebab kita kena tengok statement ni kan. Dia tengok statement kita. Kita bila dah bagi payslip, dah tengok statement, tak semestinya boleh lulus juga. Saya bukan first time beli rumah, rumah ni dah banyak kali lah, dalam 2 atau 3 kali. Semua fail. Sebabnya kita nak ambil pengetahuan dia. Kita nak tahu apa yang dia nak sebenarnya. Dia nak itu, dia nak ini, dia nak itu, dia ini. Jadi kita follow lah mana yang mudah. Sebab ada setengah developer tu dia ada bagi suggest cara macam mana nak bagi dapat rumah, tapi cara tu sampai melalui nak kena buka syarikat, nak ada income tax apa semua. Jadi susah. Jadi saya jumpa satu cara paling mudah sekali. Sebab bank sebenarnya dia bukan pasal bank tu, dia nak bank negara tu, nak rekod bank negara tu. Itu tujuan dia sebenarnya. Dia panggil Sikris. Dia nak rekod bank negara. Macam mana kita nak wujudkan? Jadi first tu ada developer kata guna credit card, tapi credit card ambil tempoh masa yang lama. Sebab dia guna kos yang sikit saja, jadi susah. Itu jadi untuk stay boleh support lagi. Macam tu yang abang buat ni macam nak stabilkan apa cakap? Nak bagi wujudkan Sikris tu. Nak wujudkan. Nak appearkan Sikris tu. Bila dah appear, bank dah confirm boleh lulus. Jadi satu cara kalau macam saya, orang Melayu, kita ada satu yang boleh buat simpanan. Orang panggil ASB lah. ASB. Jadi kalau kita setakat ada ASB kita simpan saja, tak boleh jalan juga. Jadi sekarang ni bank dia dah buat satu cara loan ASB. Kita ambil yang paling rendah sekali, 5 tahun 10,000 pun jadi lah. Jadi bulan-bulan jangan lebih daripada 200. Kurang 200, 180 ke, ikut bank lah. Maybe CIMB ada, Maybank pun ada. Try lah. Bila dia buat macam tu, bila kita pergi bank, kita nak buat ASB loan, diorang akan minta statement kita juga. Diorang pun akan minta kita punya payslip. And then bila Sikris, dia automatic bila buat loan ASB tu, dia dah terus ada Sikris. Tapi syarat dia kena bayar bulan-bulan lah. Bulan-bulan lah. Itulah kena ada modal sikit lah. Sebab kita nak rumah. Jadi dia kalau bayar macam ASB pun, bayaran dia setahun tak silap saya kan, untuk kita bayar cuma jadi, untuk next tu kita boleh rolling kan. Kalau kita simpan lagi baik kan. Sebab kalau nak katakan gaji kita seminggu tu dah boleh cover dah. Boleh cover 100 lebih tu. Panda dia seminggu pun dah dapat 1,000 lah. Kalau 1,100 lebih tu sebulan tak ada hal lah kan. Kalau macam abang seminggu, abang punya target lah selalu berapa? Seminggu order lah, contoh seminggu boleh achieve order ke? Order. Kalau order tu selalunya kita dalam 200 atau 200 lebih lah. Ikut keadaan lah. Kadang kalau ada promotion tu memang laju lah order kan. Dia tengok kalau kurang tu kurang, ikut lah. Ikut lah. Sebulan tu boleh achieve 5,000 kan. Kalau boleh insyaAllah boleh. Ada lebih daripada tu, 6 belum boleh dapat. Boleh. Cabang batch 1 lah.
Saya dulu rajin best 1. Sekarang bila dah start Spio ni, dia Lain sikit Foodpanda punya sistem dah mengada-ngada kan. Ada kan. Sampai ada rider pun dah jadi geram sangat Tapi kita terpaksa follow kak. Pasal ini kita bekerja dengan orang tapi tak terikat dengan orang. Jadi bila tak terikat, kita tak boleh nak buat apa-apa. Tak boleh nak buat apa-apa. Jadi kita follow Macam sekarang batch berapa? Sekarang ni saya masih batch 3. Batch 3 kan. Jatuh batch 3. Sebab saya tahu tadi abang banyak cuti sikit kan. Bukan banyak cuti. Ada satu tu saya dapat cancel order, tapi bukan saya yang cancel, tapi vendor yang cancel, accept rate jatuh. Jadi bukan atas kesalahan diri kita, tapi kita yang kena. Macam tu kan. Jadi memang ada satu benda yang buat kebanyakan rider yang tak puas hati dengan benda tu kan. Tapi nak macam mana kan. Macam mana kita layan je lah. Layan. Maknanya dah tak ada lagi wujud. Sebelum ni ada buat video kan, tak ada lagi wujud maintain base 1 dah. Yelah. Dia kira luck ataupun nasib dia lah. Dia tak kena cancel order, dia tak kena CC cancel. Dia tak ada kena customer tak pick up bila sampai dekat rumah customer unreachable, call tak dapat apa semua kan. Jadi kat situ takkan kita nak biar je, dah confirm kita kena cancel order. Dia ada efektif kat situ kan. Jadi nak tak nak kita terpaksa terima. Tapi ni sejak sejak daripada update lah kan. Sejak update start update ni. Jadi office pun kata diorang pun tak boleh nak buat apa. Semuanya daripada HQ, daripada Berlin sana. Jadi kita tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak buat apa kan. So kita redor lah. Kita redor lah. Kembali balik. Sebab jadi kita kena tahu yang sebenarnya Foodpanda ni side job kita. Jangan anggap kita punya full time job kita. Kita kena ada satu pekerjaan yang lain untuk support kan. Maknanya pekerjaan tu kita dah tahu dah yang itu adalah pekerjaan tetap kita. Walau apa jadi pun kat Foodpanda, kita anggap yang ini sebagai satu side job kita je. Kan. Tapi macam abang full time ke part saya time? Tak, saya ada 2 kerja. 2 kerja lah. Saya 2 kerja. Jadi online lah. Jadi tapi saya tak guna pun saya punya, sebab waktu saya apply ni lepas pada PKP 3 bulan ke 6 bulan tu kan. Jadi saya punya income tax saya, bila bank tengok income tax tu sangkut dekat situ. Dia ada naik turun pasal PKP kan. Jadi perniagaan tu tak berjalan dengan lancar lah. Tak baik lah sebab pasal PKP tu semua lock. And then saya try Foodpanda. Jadi saya belajar lah satu-satu. Saya jumpa dengan pegawai bank konsultan. Maknanya dia punya tugas tu kepada hartanah, maknanya aset lah. Jadi dia bagi tip kat saya. Cara dia guna ASB. ASB loan keluar sikris dah appeal, automatic kita boleh dapat rumah. Masa abang mohon ASB tu dah setahun ke? ASB tu dia nak 3 bulan je. 3 bulan je? 3 bulan dah confirm dapat. Jadi dah waktu 2 bulan tu sikris sudah appeal, terus apply. Faham. Dia nak adakan je kan. Adakan je. Jadi kalau contoh bank dia kadang-kadang dia nak ada support lain juga. Sebab kita tak boleh cukup-cukup duit dalam akaun kita. Dia nak, kalau boleh macam Foodpanda dia tak sediakan K2SP. Jadi memang tak sediakan pasal kita ni freelance. Jadi kita kena buat sendiri K2SP. Kalau yang dah ada pernah kerja lama dulu, dah ada K2SP, cuba bayar sendiri je. Bayar dengan modal yang kecil je sebab dia nak tengok benda tu jalan. Jadi kalau ada tabung haji ke, masukkan sekali. Ada K2SP, tabung haji, apa lagi yang ada simpanan lain, semua tunjuk. Kalau kita ada, contoh kita dah ada aset, contoh kita dah ada rumah yang kita sewa kat orang, agreement tenancy tu bagi sekali, nak bagi support supaya dia kuat. Bukti kan. Nak kuat. Boleh. Macam tu. Satu lagi saya nak tanya pendapat dekat abang mengenai EPF yang abang cakap tadi kan. So bagi pendapat abang kan, rider-rider ni patut tak dia orang daftarkan untuk EPF ni? KWSP. KWSP. Memang sepatutnya, rasanya memang perlu ada lah benda ni. Perlu ada kan. Tu untuk masa depan kan. Masa depan Sama juga macam ASB yang abang cakap. Sebenarnya benda tu secara tak langsung kita menyimpan sebenarnya. Menyimpan sebab bila kita dah terdesak, itulah kita punya emergency gitu kan. Betul. Kalau kita tak ada benda tu, mana tahu tiba-tiba satu hari kita dah tak boleh nak berjalan. Kan, kita accident ke apa ke, makna sekurang-kurang kita ada support kat situ. Macam tu lah. Betul. Saya tukar sebab saya ada sebelum ni ada yang komen lah. So saya ulas untuk EPF, KWSP macam mana nak daftar apa semua. Sebab saya tak apa nak arif tentang tu kan. Daftar tu kita pergi KWSP lah. Nanti kita tanya kan, kita tanya lah customer service apa perlu saya buat. Kan, saya tak ada syarikat lain, saya ada Foodpanda. Tapi Foodpanda dia tak
support benda ni. Jadi saya nak buat untuk diri saya. Macam mana saya nak buat potongan bulan-bulan, berapa bulan-bulan. Jadi saya nak tengok berapa, kalau yang terendah tu berapa kan. Kalau rasa tinggi sangat 100 200 tak boleh, tengok kadang ada yang RM30 pun saya dengar ada. Ada boleh ikut kita. Janji atas kita kemampuan lah, kemampuan. Kan? Dia sama juga macam Sokso kan, tapi Sokso Foodpanda dah ada sendiri kan. Dia dah boleh bayang, dia kan? Bukan dia sedia kan, dia ada link dia lah dengan tu kan, dengan kerajaan lah, supaya kita dapat harga yang murah untuk dibayar pada Sokso tu. Kita kena pergi buat sendiri juga. Bukannya bila kita masuk kerja je, okey, saya dah secara langsung saya dah cuba, you dah KWSP dah ada, Sokso pun dah ada. Tak ada, dia potong siap-siap, tak ada. Kita kena pergi buat sendiri. Tapi tengok untuk kat sini adalah benda dua-dua ni sebenarnya penting lah. Pada rider-rider kat suggestkan lah untuk buat benda tu sebenarnya. KWSP dan Sokso lah. Walaupun kita cakap tak ada benda tu, so kena ambil inisiatif sendirilah untuk daftar gitu bang. Ya betul tak? Ya betul. Alright bang. So saya rasa setakat ni je lah untuk perkongsian kita kali ni. Thank you bang untuk berkongsi mengenai rumah ni lah. Saya rasa tu banyak juga tips-tips yang kita dah bagi kan. So aku harap benda ni bermanfaat lah untuk korang kan. Maknanya korang boleh set lah untuk target jangka masa pendek korang, jangka masa panjang korang kan, untuk simpanan ataupun rumah lah kan. So maknanya kat sini aku nak bagi tahu mengenai cakap Foodpanda ni pun sebenarnya statement dia pun boleh guna lah untuk kita beli rumah ataupun beli motor. Maknanya still laku lah sebenarnya. Cuma korang kena ada target lah. Mana per week tu, per bulan tu korang kena ada target. Tak ada, saya rasa, saya yakin lah ramai rider boleh buat. Boleh cakap boleh buat aset sendiri. Betul lah. Boleh. Saya nampak macam tu. Kebanyakan rider dia, yang saya kenal, kebanyakannya dia bukannya ada satu pekerjaan saja, dia macam-macam ada. Saya tengok macam-macam ada. Ada yang kerja government pun ada. Jadi saya yakin lah semua ni boleh. Boleh lah. Kalau macam full time betul pun still boleh kan? Boleh tak ya. Dia kalau dah boleh beli motor tu, boleh lah. Benda lain pun dah boleh beli. Tapi kita kena belajar dulu. Jangan main redah je. Pasal ni aset. Dia berpuluh-puluh tahun. Dia bukan beli motor 2-3 tahun ni. Jadi kita kena belajar dulu. Takut nanti esok kita terduduk kan. Jadi sebab nak bayar bukan sikit. Jadi bagi saya, mana yang anak muda yang umur bawah 30 tahun tu, saya target cari rumah antara bawah 300 ke 400 ribu. Sebab 300 ribu ni lagi selamat bagi kita. Ya lagi kan? Muda lagi cakap gitu. Tahun dia tu lagi panjang kan. Tahun dia akan lagi, dia sampai umur 70. Macam saya umur nak dekat 40. Jadi saya tak boleh pergi ke bawah 400, saya kena cari yang bawah 300. Jadi saya dapat juga, alhamdulillah. InsyaAllah. Ini kan yang umur bawah 20-an kan. Itulah tu. Ni tips juga sebenarnya. Macam saya sendiri, saya tak ada lagi rumah. Mungkin InsyaAllah kalau ada rezeki kan. Tengoklah macam mana. Macam tu lah. Okay. So guys, itu saja guys. Alright. Okay guys, so itu saja untuk video kali ni. Aku harapkan benda ni bermanfaat lah untuk korang semua yang sedang menonton ni. Thank you so much kepada korang yang sudi menonton. Jangan lupa subscribe, like kalau korang suka, share juga kalau benda ni bermanfaat lah untuk semua. And kesimpulan lah yang aku boleh buat untuk video kali ni, korang macam rider-rider pun sebenarnya boleh je nak memiliki aset-aset tersendiri dan ikut kemampuan korang. And kalau korang perlu ada cakap target yang jelas lah untuk jangka masa pendek kau nak apa, jangka masa panjang kau nak apa. Kalau boleh yang untuk jangka masa panjang ni lah kau kena fikir aset-aset yang akan datang lah. And benda tu untuk kita masa akan datang, untuk hari-hari tua kita lah. Kita tahu untuk masa akan datang apa yang akan terjadi kita tak tahu. So banyak tadi kan tips yang beliau dah kongsikan lah dengan kita semua. So satu lagi benda yang aku nak tekankan mengenai KWSP, EPF, Sokso kan. Tadi pun ada bagi tahu juga kan, dah rungkaikan juga, dah share dengan korang. So dia semua atas korang semua. Nak ambil ataupun tak tu atas diri korang sendiri. So aku just kongsikan dengan korang. Aku harapkan benda ni bermanfaat lah. So kita ketemu untuk next video guys. Slowly but surely guys. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye bye guys.